Selamat pagi. Pagi ini kita bercerita betapa babinya rasuah. Bergolek jatuhnya kedudukan Malaysia dalam indeks persepsi rasuah CPI dunia pada tahun 2021. Kita jatuh berguling ke kedudukan 62 berbanding 57 pada tahun 2020. Tidak ada yang romantis mengenai jatuh berguling ini. Ingat, ini bukan cerita Hindustani. Malaysia jatuh ini ditimpa babi rasuah. Menurut Presiden Transparency International Malaysia, TIM, Dr. Muhammad Mohan, Malaysia mencatatkan skor 48 berbanding sebanyak 51% pada tahun 2020. Penskoran ini dibuat dengan mengambil kira senarai jumlah 180 buah negara. Skor dicatatkan Malaysia ini menjadikan negara kita buat pertama kalinya sejak tahun 2012 dikelompokkan dalam 2/3 negara dengan skor di bawah 50 daripada 100, lebih daripada separuh, 50/100. Sebagai bandingan, Indonesia, Vietnam, Laos, dan Kamboja masing-masing naik skor mereka. Tidaklah mengherankan jika pelabur-pelabur beramai-ramai berhijrah ke sana. Betapa babinya korupsi. Bermaksud negara-negara jiran kita, Indonesia, Vietnam, Laos, dan Kamboja adalah lebih baik dari segi CPI-nya, transparansi rasuah di negara mereka. Malaysia mengatasi mereka. Malaysia yang kini ditabir kerajaan Melayu Islam hidup bersama-sama negara Islam lain yang ikut jatuh bergolekan skor rasuah mereka ialah UAE, Oman, Senegal, dan Maldives. Buat malu Islam. Akan tetapi, apakah korupsi? Mengapakah ia babi dan mengapakah negara Islam lebih-lebih lagi Melayu Islam harus rasa aib dan malu? Menurut ICAC, Hong Kong's Independent Commission Against Corruption, sebuah badan yang sering mendapat pujian kerana kerja-kerja pemberantasan rasuah dan korupsinya, korupsi berlaku apabila seseorang individu menyalahgunakan kuasa yang ada dalam tangannya untuk beroleh keuntungannya sendiri di atas kos pembayaran atau pemilikan orang lain, khususnya publik. Itulah maksud korupsi rasuah menurut ICAC. Kejatuhan mendadak dalam indeks persepsi rasuah CPI ini berlaku sesudah Kerajaan Pakatan Harapan yang dipilih secara demokratik dalam pilihan raya umum 2018 digolekkan seguni pengkhianat sehingga membawa kepada dua pentadbiran bersilih ganti, yaitu di bawah Kerajaan Perikatan Nasional PN dan juga Barisan Nasional BN. Kedua-dua pentadbiran kerajaan ini harus diingat tegak atas tawaran habuan. PAS yang terdiri dari alim ulama ikut bersama dalam kerajaan sekarang boleh ikut dipersalahkan lantaran babi korupsi ini. Kejatuhan skor Malaysia ini antara lain berlaku kerana reformasi institusi mengalami kebekuan. Tiada tekad, misalnya untuk menjadikan akta pendanaan parti politik berjaya. Ekoran dari itu, politik wang semakin berleluasa, malah menjadi-jadi ketika pilihan raya negeri Melaka dan korupsi ditegakkan menerusi pelbagai skema. Segala mekanisme semak dan imbang diabaikan. Ini termasuklah usaha untuk memeriksa dan memantau pasukan penguatkuasaan seperti pihak polis. Tipu daya politik. Selain itu, reformasi untuk Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM yang disarankan pada 2015 terbantut. Kes-kes rasuah yang dilepaskan, acquittal or discharge not amounting to acquittal untuk individu berprofil tinggi terus berlaku. Ia terjadi tanpa penjelasan tuntas dari pejabat peguam negara. Transparency International Malaysia (TIM)
turut memetik case SRC dan 1MDB yang melibatkan bekas Perdana Menteri masih belum selesai. Setiap tipu daya politik sejak langkah Sheraton turut disorot. Insiden penggantungan parlimen, perbelanjaan negara tanpa debat, dan penilaian menyeluruh ketika darurat juga menjadi sebab Malaysia jatuh ke tangga bawah. Betapa babinya rasuah. Semua jahanam di atas terjadi ketika negara di bawah abah. Untuk pulih, TIM menyeru agar pelaksanaan Pelan Anti Rasuah Nasional NACP disegerakan. Ahli politik baik kerajaan maupun pembangkang jangan berdolak-dalik dan harus tekad membentangkan akta pembiayaan dana politik. Selain itu, wajib ada reformasi yang membawa kepada kebebasan dan ketulusan institusi, utama seperti SPRM dan Jabatan Peguam Negara. Selagi akta anti lompat parti dan mengadakan pilihan raya pecat tidak dilaksanakan, selagi itulah negara ini akan telacurkan oleh rasuah dan korupsi. Perubahan positif ini harus juga mencakupi pelaksanaan dan pemerkasaan Undi 18 dan reformasi parlimen. Korupsi adalah selembah najis babi yang amat berat dan harus dimusuhi. Terdapat 8 akibat bagaimana korupsi boleh menjahanamkan sesebuah negara. Pertama, korupsi mengakibatkan kualiti perkhidmatan dan barangan awam jatuh. Misalnya, korupsi akan mengakibatkan rumah sakit atau sekolah berada dalam keadaan yang buruk. Korupsi misalnya mungkin meletakkan kerusi meja anak-anak kita di sekolah, ekoran tidak digantikan atau digantikan dengan mutu rendah, menjadi berbahaya. Hospital yang uzur, yang dilanda korupsi, mungkin tidak dapat menyediakan perkhidmatan kesehatan yang terbaik. Pikir-pikirkannya saudara-saudaraku. Kedua, korupsi membuka jalan kepada proyek-proyek yang tidak diperlukan. Justru pembaziran uang awam berlaku. Kita misalnya mungkin diberikan taman Al-Quran yang indah siap dengan rehal dan kad berkelok, dibangunkan dengan menggunakan uang rakyat. Ini demi membolehkan orang tertentu beroleh proyek ini. Sedangkan jalan berlubang, penduduk Sri Muda terbenam kelemasan, manakala sampah sarap tidak berkutip. Ketiga, penguatkuasaan tidak lagi berlaku dengan licin, malah sesuka hati apabila korupsi menimpa negara. Sebuah kilang makanan yang kotor bertikus misalnya hanya terjadi karena penguat kuasa perbandaran tidak mengambil tindakan sewajarnya. Ini berlaku karena ada agihan uang, tapi tidak disangka, jatuh ke gaung jahanam. Keempat, korupsi menyebabkan orang miskin bertambah melarat. Maka orang miskin dan papa tidak dapat keluar dari lingkaran yang sama, lantas terus jatuh ke dalam gaung jahanam. Kelima, hasrat negara dari segi ekonomi untuk maju dan membangun tidak akan berjaya lantaran adanya korupsi. Pelabur melarikan diri, manakala uang rakyat disalurkan dan diketengahkan untuk perkara yang tidak perlu. Keenam, dalam keadaan tertentu, korupsi mendorong diskriminasi, di mana si perasuah akan beroleh layanan yang lebih baik, meskipun tiada merit untuk beroleh layanan tersebut. Ketujuh, akibat rasuah yang dahsyat juga adalah berlakunya bencana alam ekoran tangan manusia. Tanah runtuh, jalan mendap, banjir buruk sebagai contoh bermula dengan rasuah dan korupsi, di mana dengan rasuah dan korupsi misalnya sebuah kawasan yang rendah dan tidak boleh dijadikan tapak perumahan telah didiamkan oleh habuan sehinggalah taman kediaman dibina. 10-20 tahun kemudian, dek petaka rasuah itu maka tidak dilihat kesan
kejiranan mengalami sehingga ada kematian lemas di sana sini. Kejadian banjir ekoran pembalakan juga merupakan satu lagi tanda rasuah yang jelas. Rasuah babi. Ke-8. Korupsi membawa kita kepada pelanggaran hak asasi manusia. Ini karena korupsi adalah racun kepada demokrasi. Seseorang atau sejabatan penguat kuasa yang mendapat duit suapan daripada pemaju proyek misalan akan bertindak menyerbu tapak pembinaan di hujung bulan. Pemaju tidak perlu membayar uang gaji buruh atau kuli. Ini setelah titik peluh mereka diperah. Manakala lingkaran penindasan baru akan dicetuskan semula. Kuli dan buruh baru diupah kembali dan kesialan yang sama berulang. Malaysia akan mengalami kebabian yang sangat teruk jika korupsi dibiarkan. Di bawah kerajaan sedia ada, tidak nampak ada usaha yang nekad untuk membaiki gejala korupsi yang malang ini. Hari ini, negara ini jatuh bergolekan. Esok lusa, kita akan melihat Malaysia menjadi negara pariah. Di pilihan raya negeri Melaka, Sarawak, dan Johor nanti, orang bodoh akan mengheret kebodohan mereka di peti undi. Korupsi akan diundi lagi. Negara akan jatuh bergolek lagi. Bertapa babinya. Bertapa. Ditulis oleh Faisal Tehrani, pengarang dan fellow pengkaji di Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Dipetik daripada Malaysia Kini, tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysia Kini dan admin channel ini. Sekian isu hangat pilihan pagi ini. Sila tinggalkan komen Anda berkaitan isu yang hangat ini. Semoga dengan pendedahan yang hebat ini, kita semua akan memusuhi rasuah dan korupsi. Seperti tajuk di dalam ulasan ini, bertapa babinya rasuah. Jumpa lagi. Bye-bye.